Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Kamal malam tadi, terima kasih ya. Encik Yasin. Okey. Ada lagi yang baru masuk. Baru 26 orang. Baiklah, kita mulakan kelas kita dengan membaca surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, baca apa doa juga doa belajar. Baik, Kamal baca Kamal. Doa belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Pembuka tak ada Kamal? Pembuka apa doa? Puji-pujian tadi. Lain kali baca pembuka kena beradab ketika berdoa, kena ada pembuka dan penutup ketika berdoa lah. Baik, yang apa tu tajuk semalam semalam dan juga hari Isnin tu Ustazah ada bagi YouTube kan. Kamu tengok tajuk kemahiran keibubapaan. Okey. Semua faham ke tajuk tu? Sebab Ustazah rasa tajuk tu tak susah mana, jadi Ustazah hanya bagi dalam YouTube je lah, kamu tengok kemudian jawab dalam buku latihan kan, dalam buku aktiviti tentang tanggungjawab je, tanggungjawab apa, suami isteri, suami terhadap isteri, isteri terhadap suami dan juga tanggungjawab bersama suami dan isteri kepada anak-anak dan keluarga. Baik, ada tak yang tak faham? Sebelum kita pergi tajuk yang lebih lanjut ni, kita Ustazah tanya dululah, kok ada yang tak faham? Semua faham ke tajuk tersebut? Faham Ustazah. Faham Ustazah. Okey, so tak ada soalan lah ya. Okey, kalau tak ada, hari ni kita sambung tajuk yang berikutnya iaitu isu-isu dalam perkahwinan. Ini isu dalam perkahwinan ni adalah masalah dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga. Okey, sebelum ni kita belajar awal-awal seronok je pasal apa, perkahwinan kan, hidup berumah tangga. Lepas tu biasalah ada apa, dalam sesuatu perkahwinan tu mesti ada hujan, ada panas, ada ribut dan sebagainya. Okey, jadi macam mana cara apa dia contoh-contoh isu yang selalu berlaku dalam rumah tangga kita nak tengok hari ni. Okay, kamu boleh buka buku teks juga sebagai rujukan. Okay, boleh nampak dekat skrin? Boleh Ustazah. Boleh ya, isu-isu dalam perkahwinan. Okay, buka muka surat 123 buku teks untuk rujukan lah. Ustazah. Ya. Sorry ganggu, can you admit Ain inside? Oh ya ke? Ustazah. Okey. Okey. Untuk isu dalam perkahwinan ni, dia ada banyak sebenarnya. Okey, ada yang pembubaran, ada lagi yang nak masuk.
Kita akan tengok tentang pembubaran perkahwinan. Okey. Pembubaran perkahwinan dan satu lagi isu-isu yang berkaitan lah. Okey. Yang pembubaran ni maksudnya boleh apakah kes-kes ataupun perkara yang boleh menyebabkan terbatalnya ataupun terbubarnya sesebuah perkahwinan. Okey, kita akan tengok yang pertama talak. Okey, lepas tu fasakh, khulu' dan juga li'an. Okey. Sekejap, ada lagi. Okey. Untuk isu perkahwinan ni edah, rujuk, nusyus, poligami, hadanah, anak angkat. Okey, nanti Ustazah rasa tak tahulah kalau sempat kita teruskan, kalau tak kita hari lain lah. Sebab agak banyak juga kita nak bincang. Okey, jadi kita tengok yang pertama ya, iaitu pembubaran perkahwinan dulu. Talak. Okey, apa dia talak? Okey, iaitu pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Okey, apa maksud pembubaran perkahwinan tadi tu? Bubar. Bubar apa maksud dia bubar? Habiskan. Cerai. Cerai, apa? Pisah kan? Bubarkan dia. Okay, maksudnya pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak. Okey, so kalau kamu kena faham kat sini, kalau talak maksudnya dia lafaz tu daripada suami. Dia mesti lafaz daripada suami. Sama ada lafaz itu yang jelas ataupun yang kiasan. Okey, yang jelas ni ialah soreh. S-O-R-I-H, soreh. Ataupun kiasan. Kiasan ataupun secara sindiran. Okey. So macam mana contoh dia? Okay, kalau lafaz yang terang, yang jelas, dia mesti ada jelas menggunakan perkataan lafaz atau talak ataupun cerai. Maksudnya ada perkataan cerai, ada perkataan talak daripada suami. Okey? Apa contoh dia? Ni kita tengok. Kan contoh talak secara jelas, aku ceraikan engkau. Ada lafaz cerai. Ataupun aku talakkan engkau. Maknanya kalau dia tak sebut macam ni, dia tak sebut talak berapa, 1 ke 2 ke 3, dia hanya sebut aku ceraikan engkau. Maknanya talak berapa? Jatuh talak berapa ni? 1. Sahaja ya, sebab dia tak sebut 1 ke 2 ke 3. Okay, dia just kata aku ceraikan engkau, maka tertalaklah isteri dia itu dengan talak 1. Ataupun dia kata aku talakkan engkau. Maksudnya ada dua perkataan yang jelas, iaitu cerai ataupun talak. Okey, itu lafaz secara jelas ataupun soreh. Okey, ada lagi kawan-kawan nak masuk? Okey. Yang kedua, secara kiasan. Okey, kiasan ialah secara sindiran ataupun berkias-kias. Dia kata apa? Contoh, aku lepaskan engkau pada hari ini. So, lepaskan. Lepaskan tapi dia maksudkan lepaskan itu ialah cerai ataupun talak. Kan suami dia tahu niat dia. Perkataan yang dia lafazkan tu dia tahu. So, lepaskan tu maksudnya ialah cerai ataupun talak. Okey, ini maksudnya dia tak sebut jelas cerai atau talak, tapi dia sebut perkataan secara kias. Okey, ataupun dia kata, okey kalau contohlah suami isteri yang bergaduh kan. Bergaduh tiba-tiba suami dia kata, okey kau keluar je daripada sini. Kau bukan lagi isteri aku. Dia cakap macam tu. Kau keluar je daripada bilik ni, rumah ni, kau bukan lagi isteri aku. So maksudnya dia tak ada kata lafaz cerai ke talak keluar daripada mulut suami. Kan? Dia just cakap macam berkias macam tu. So kalau isteri melangkah keluar, maka jatuhlah talak. Okay, tapi kalau isteri tak keluar, tak jelas apa-apalah. Okay, faham? Faham maksud talak? Faham. Sekarang kita tengok hukum dia. Hukum talak adalah harus. Okey, harus maksudnya pada asalnya hukum talak ini harus. Okey, harus maksudnya nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Nak cerai tak apa, tak nak cerai pun tak apa. Tapi keadaan nak cerai tu harus tu maksudnya mesti dalam keadaan yang
terpaksa. Okey, ataupun yang dalam keadaan yang boleh memudaratkan suami atau isteri, maka lebih baik cerailah. Walaupun cerai ni ataupun talak ni adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hukumnya asalnya adalah harus. Sebab apa? Bayangkan kalau tidak ada hukum perceraian dalam Islam. Maksudnya tak boleh, haram bercerai kan dalam Islam. Maka apa jadi agaknya pada masyarakat? Apa jadi? Tak nak kahwin. Tak nak kahwin. Tak nak kahwin sebab yelah takut ada masalah kan. Tapi kalau bahagia je dalam rumah tangga, ramai yang nak kahwin. Betul tak? Lepas tu Betul. jenayah pun akan meningkat sebab diorang tak nak kahwin. So diorang akan buat benda-benda yang haram. Okey. Kan? Ataupun sebenarnya dia takutlah kalau orang tu dah berkahwin tapi contohlah kata Islam tak benarkan cerai. Agaknya apa berlaku? Suami isteri yang tak ngam, selalu bergaduh siang malam, lepas tu tak bahagia kan, kesan dia pula pada anak-anak dan sebagainya. So agaknya jadi apa? Mesti ramai isteri ataupun suami yang akan jadi stres kan, sampai ada yang sanggup bunuh diri dan sebagainya. Jadi macam-macam perkara buruk akan berlaku. Jadi sebab itulah Islam mengharuskan talak. Faham? Kan? Okey. So, sekarang kita tengok jenis-jenis talak. Boleh terus jenis-jenis talak. Okey, talak ada 2 jenis. Iaitu talak raj'i, satu lagi talak ba'in. Ba'in. Talak raj'i dan talak ba'in. Apa dia talak raj'i? Iaitu talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad nikah dan mahar yang baharu. Okey, maknanya talak yang boleh dirujuk. Bila masa boleh dirujuk iaitu talak dalam tempoh iddah. Tadi tu Ustazah rasa masa kita PDPC, masa bersemuka pernah Ustazah sebut kan, iddah dan sebagainya. Okey. Kamu ingat tak iddah tu apa? Tempoh apa? Ingat tak? Tempoh yang diorang bercerai tu. Ya. Diorang bercerai akan ada tempoh iddah kan. Tapi iddah tu sebenarnya apa maksud dia? Yang selepas perempuan tu period kan salah. Period sekali. Okey, yang itu tempoh iddah. Okey, nanti kita akan sebut jugalah. Okey, iddah ni sebenarnya ialah tempoh larangan berkahwin. Maksudnya dalam tempoh iddah ni isteri dilarang berkahwin dengan lelaki lain selepas dia diceraikan oleh suami. Sebab apa? Sebab dalam tempoh iddah ni suami dia boleh rujuk. Ada tempoh untuk suami dia rujuk semasa iddah ni. Iaitu dalam tempoh iddah ialah selama 3 kali suci. Kan maksudnya macam ni, bila seorang isteri diceraikan oleh suaminya, maksudnya dia bercerai hidup lah. Okay, kalau bercerai mati, kalau kematian suami. Okay, kalau bercerai hidup maksudnya dia diceraikan oleh isteri. Okey, jadi kalau seorang isteri diceraikan oleh suami, maka dia ada tempoh iddah yang dia kena patuhi. Maksudnya dalam tempoh iddah tu dia tak boleh berkahwin. Okey, tak boleh berkahwin dengan lelaki lain. Iaitu lama mana dia tak boleh berkahwin tu? Selama 3 kali suci, iaitu 3 kali datang haid. Okey. Itu maksudnya iddah. Iddah. Okey, dan maksud talak raj'i ini ialah talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad nikah dan mahar yang baru. Maksudnya selepas diceraikan oleh suami, kemudian dia ada tempoh iddah selama 3 kali suci itu, suami dia boleh bertenang masa tu. Kan suami isteri ni bila ada tempoh iddah ni sebenarnya hikmah dia, suami isteri dia boleh bertenang, boleh berfikir, boleh muhasabah diri, kenapa berlaku perceraian, sedangkan sebenarnya masing-masing ada lagi saling sayang, menyayangi antara satu sama lain. Lepas tu fikir anak-anak kan, menyesal bercerai. Jadi
Semua tu ada hikmah dia lah kan dalam tempoh iddah tu. Jadi suami kalau dia menyesal, isteri pun menyesal, maka mereka boleh rujuk kembali dalam tempoh iddah tanpa akad dan mahar yang baru. Maksudnya tanpa nikah semula, tanpa beri mahar yang baru. Maksudnya kalau nak rujuk tu suami kata saya nak rujuk awak kembali ataupun saya nak kembali kepada awak. Awak setuju tak? Kalau isteri kata setuju. So maka dua-dua boleh rujuk. Bila isteri ikut suami balik semula ke rumah dia, maka rujuklah kiranya. Maksudnya tak perlu kepada mahar dan tak perlu kepada akad dan mahar yang baru. Okey. Tapi dengan syarat dia rujuk itu dalam tempoh iddah, iaitu dalam tempoh 3 kali suci. Sebab kalau dah habis iddah, okey, contoh dah 3 kali suci dah. Lepas tu dah setahun dah kira, dah setahun baru menyesal. Fikir balik dengan anak-anak semua kan. Lepas tu dia nak berbaik semula dengan suami isteri tu lah nak berbaik semula. Boleh, tapi kena akad nikah yang baru, kena mahar yang baru. Dan ia tak boleh jadi talak raj'i dah, dia akan jadi talak bain. Dia akan jadi talak bain sebab dia dah terlebih tempoh iddah. Okey, boleh faham? Ya, boleh Ustaz. Okey, so talak bain, tengok talak bain pula iaitu talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Okey, satunya contoh yang tadilah saya sebut dah habis tempoh iddah, lepas tu baru nak berbaik semula, maka dia akan jadi talak bain. Dia kena nikah semula, bagi mahar semula lah. Okey, satu lagi yang lain-lain ni. Yang apa? Yang ini. Mana tadi? Ni. Fasa, khulu', ini akan jadi talak bain. Okey, talak bain. Sebab apa? Dia tak boleh rujuk. Bila berlaku fasakh ataupun khulu' dia tak boleh rujuk. Dia perlu kahwin dan bagi mahar yang baru semula lah. Okey, nanti kita tengoklah apa dia fasakh tu. So sekarang ni ada nak tanya tak berkenaan dengan talak raj'i dan talak bain? Talak bain ni pula sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Okey, dalam buku teks dia terlalu ringkas, dia tak ada sangat. Okey, so talak bain dia terbahagi kepada dua. Satu bain sughra iaitu talak yang kecil. Yang kedua talak bain kubra iaitu talak yang besar lah. Talak bain sughra itulah tadi yang ni yang dah terlebih tempoh tadi, dia nak rujuk, dah habis iddah, lepas tu baru dia nak kembali kepada isteri dia semula, dia akan jadi talak bain sughra. Fasakh, khulu' semua tu bain sughra lah. Yang talak bain kubra ialah talak 3. Talak 3. Okey, tadi lupa Ustazah nak sebut ya, talak raj'i ni talak 1 dan 2 sahaja. Okey, yang boleh rujuk kembali. Kalau talak 3 dia akan jadi talak bain kubra. Maksudnya suami dia tak boleh kahwin dah dengan isteri dia. Kalau dia nak juga kan, dia nak semula, dah menyesal, dah lafaz cerai 3, talak 3 ataupun dah 3 kali bercerai, lepas tu nak lagi dekat suami isteri tu masih nak lagi. Maka macam mana nak buat? Dia tak boleh kahwin juga. Sehinggalah kalau isteri tu dia kahwin lain dengan lelaki yang baru, kemudian dia bersama tu maksudnya bersetubuh lah, dan dia bercerai tanpa paksaan. Maksudnya dia bercerai dengan rela hati kedua-dua belah pihak tu, suami dan isteri dan suami yang baru tadi ceraikan dia dengan rela hati. Okey, sebab tak ada jodoh dan sebagainya, maka barulah suami yang lama dulu tu boleh kahwin semula dengan isteri dia tu. Okey, faham ya? Itu ialah talak bain kubra. Boleh? Boleh. Okey, boleh Ustazah. Okey. Panjang juga Ustazah. Sekarang tengok hukum. Hukum asal tadi sebut dah tadi, hukum asal ialah harus, iaitu syarak memberikan pasangan untuk pasangan, memberikan keizinan, kebenaran untuk pasangan suami isteri membubarkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang munasabah. Maksudnya nak bercerai itu kena fikir banyak kali. Okey, bukannya bila bergaduh je cerai, bila tak suka je cerai kan. Tak boleh, sebab
itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Kena ada sebab yang kukuh, sebab yang munasabah, yang tak boleh nak pulih dah rumah tangga tu. Maka kalau memudaratkan di antara kedua-dua belah pihak, maka barulah boleh bercerai. Okey, atas sebab yang munasabah. Okey. Tadi hukum talak tu pada asalnya adalah harus, tetapi dia boleh berubah, ya. Hukum talak ni boleh berubah mengikut beberapa keadaan, yang mana ia boleh berubah menjadi wajib, boleh jadi sunat. Okey? Okey, kita tengok dulu macam mana hukum talak tu boleh berubah menjadi wajib. Macam mana talak boleh berubah menjadi wajib? Iaitu yang pertama, iaitu apabila berlaku perbalahan antara suami isteri yang tidak dapat didamaikan setelah melalui proses mahkamah. Okey, sebenarnya kalau suami isteri dia ada masalah dalam rumah tangga dia, dia perlu berbincang kan, berbincang suami isteri. Tapi kalaulah suami isteri tu sendiri tak boleh nak selesaikan, boleh ada campur tangan daripada keluarga. Okay, contoh daripada ibu bapa kan, ibu bapa lah, ataupun mentua. Okey, boleh campur tangan. Campur tangan bukan untuk mengapi-apikan lagi perbalahan tu, tapi untuk memberi nasihat, okey, teguran, supaya mereka boleh berdamai semula. Okey, kalau tak boleh juga, suami isteri dia boleh sebelum dia bercerai tu rujuk kepada pejabat agama Islam lah, untuk kaunseling dan sebagainya. Okey, barulah mana tahu ikut dengan kaunseling tu dia boleh berubah. Okey, kan dia jadi tukar keputusan lah, daripada nak bercerai kepada berdamai semula. Okey, jadi tapi kalau dah didamaikan pun tak boleh juga, maka memang makin teruk dan sebagainya, memang tak boleh dah, maka daripada memudaratkan kedua-dua pihak, maka bolehlah, wajib pula bagi dia bercerai. Kalau tak, nanti menyebabkan isteri tu jadi stres, jadi gila dan sebagainya kan, sampai melakukan perkara yang boleh memudaratkan diri dia, maka berdosa pula. Jadi lebih baik wajib bercerai. Jadi suami kena lafazkan cerai. Okey, faham yang itu wajib. Yang kedua sunat. Ini kategori sunat ni bagi suami ceraikan isteri dia kalau isteri dia berakhlak buruk, ataupun dengan kata lain isteri yang derhaka, ataupun nusyus. Nusyus tu adalah isteri yang derhaka. Okey. So sebenarnya nanti kita akan tengok tajuk ada kan tadi, isu-isu perkahwinan yang mana isteri nusyus, isteri derhaka kan. Ada cara Islam ajar kalau isteri yang nusyus macam mana cara nak didik dia. Okey, kalaulah dah didik macam mana yang Islam suruh tu pun isteri tak boleh, maka lebih baik bagi suami ceraikan isteri dia. Dapat pahala pula suami yang menceraikan isteri dia yang berakhlak buruk. Okey, cuba bagi contoh. Apa contoh isteri yang berakhlak buruk? Yang suami nasihat dia tak nak ikut lah. Contoh isteri macam mana? Cuba bagi contoh. Ya, derhaka tu banyak kategori dia. Ustazah nak contoh, bagi contoh isteri. Tak solat. Okey, contoh isteri yang tak solat kan. Suami dah ajar isteri solat, cara nak solat, lepas tu dah ajak solat sama-sama berjemaah, tapi isteri engkau. Isteri tak nak dengar cakap suami. Maksudnya derhaka lah tu, nusyus lah kan. So macam mana tu nak buat? Isteri yang nusyus. Okay, Ustazah tak nak sebut kat sini lah, nanti Ustazah nak masuk tajuk nusyus tu baru nak tanya semula. Macam mana cara nak buat isteri yang macam ni kan? Okey, itu satu contoh kawan awak bagi tadi tu, isteri yang tak nak solat, ataupun isteri yang tak nak menutup aurat. Suami dah bagi tahu dah tutup aurat, pakai pakaian yang sempurna cara dia.
yang boleh menunjukkan kemuliaan dia, yang boleh menunjukkan maruah dia sebagai seorang isteri. Sebab isteri ni dia kena ingat apa sahaja yang dia buat, dia melambangkan maruah suami dia. Kena ingat tu. Okay, kalau dosa isteri buat, dosa tu akan ditanggung juga oleh suami. Kalau suami tak larang, suami tak tegur. Sebab tu isteri tak boleh lawan suami, tak boleh langgar perintah suami selagi suami dia menyuruh melakukan kebaikan ataupun perkara yang disuruh oleh syarak. Okey, contoh kalau suami tadi suruh pakai pakaian yang longgar, pakai tudung lapuk sikit, ada isteri ingkar, suka keluar rumah pakai ketat-ketat, pakai pakaian nipis dan sebagainya sehingga menampakkan aurat, maka kalau banyak kali dah tegur, nasihat, jentik pun dah tapi tak nak dengar juga, maka lebih baik suami ceraikan isteri dia. Sebab nanti suami yang berdosa, dia akan tanggung dosa isteri dia. Okey? Boleh faham? Nanti waspadalah semua ya, nak jadi isteri-isteri, nak jadi suami orang, nanti nak jadi isteri orang, suami orang. So kena faham semua tu. Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Okey. Satu lagi. Boleh berubah juga hukum tu kepada makruh, iaitu apabila suami menceraikan isteri yang berakhlak baik atau menceraikan isteri tanpa sebab. Yang ini kesianlah dekat isteri. Okey, siapa boleh bagi contoh situasi yang macam mana ni? Suami dia ceraikan isteri dia yang berakhlak baik tanpa sebab. Suami isteri tak buat sebab. Suami dia curang. Suami dia balik rumah, tak ada benda, saya ceraikan awak. Macam tu ke? Kan? Bukan Itu mau. macam Kawai tiba-tiba. Rasa bosan je buat. Rasa bosan je buat. Apa tu? Amak. Kira Saya cakap hobi amak. lah. Betul lah kan? Itu, Takkan itu yang Ammar sebut tadi tu, suami betul. yang panas baran. Suami yang panas baran kan. Balik-balik dia tengok tak ada makanan, nak marah kan. Cerai terus. Oh tu tak boleh tu. Sepatutnya suami, sebab tu Islam letakkan hak talak tu kepada suami kan. Sebab suami ni dia sebenarnya dia punya akal dia lebih lagi sebenarnya daripada orang perempuan. Dia berfikir tu sepatutnya lebih waras lah daripada seorang perempuan ataupun isteri. Jadi kalau dia nak lafaz tu dia kena fikir dulu. Takkanlah sebab tak ada makanan ceraikan isteri. Padahal boleh sangat dia pergi beli makanan sendiri kalau suami dia, kalau isteri tak masak kan, isteri sibuk dan sebagainya. So tak ada sebab yang munasabah kat situ. Okey, yang ni contoh kalau suami yang nak berpoligami. Dan nak kahwin lain kan. Lepas tu dia tak mampu nak tanggung dua keluarga ataupun dua isteri. Jadi dia hanya mampu satu je. Jadi dia lemah macam mana ni? Dia nak kahwin juga. Dah sayang sangat dah dengan yang nombor 2 tu. Yang baru tu. Tapi yang isteri ni dia kata tak apalah, yang ni dia pernah hidup bersama, dia dah tahu dah kan macam mana isteri dia. Jadi dia nak kahwin juga dengan yang ni, mungkin lebih muda dan sebagainya. Maka dia sanggup ceraikan isteri dia yang baik itu. Okey, itu hukumnya makruh. Makruh sebab dia menganiaya isteri pertama. Okey. Ataupun mungkin juga dia didesak kan, suami didesak oleh bakal isteri yang baru. Dia kata kalau kamu nak kahwin dengan saya, ceraikan isteri yang nombor 1 tu. Jadi suami pun terpaksalah ceraikan isteri dia sebab semata-mata nak kahwin lain. Okay, maksudnya dia ceraikan isteri yang baik, yang tak buat salah tu tanpa sebab kan. Jadi hukumnya adalah makruh. Okey, boleh Kemudian haram. Okey, hukum harus tadi boleh berubah menjadi haram, iaitu apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan yang haid atau ketika suci tetapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil ataupun tidak. So ini contoh macam mana? Haram apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan haid. Maksudnya kalau isteri itu dalam haid, ketika haid ataupun ketika hamil kan, maka hukumnya haram bagi suami. Sepatutnya yang jadi harus tadi tu hukum dia ialah menceraikan isteri dalam keadaan biasa.
dalam keadaan isteri tidak haid, bukan selepas dia menyetubuhi isteri lepas tu dia cerai. Bukan dalam keadaan macam tu. Okey, dan juga bukan hamil. Bukan hamil. Tapi ada juga ustazah baca pendapatnya ramai pendapat kata ada juga kalau ceraikan isteri ketika hamil tu tak haram. Lepas tu ada juga pendapat yang kata haram. Kan? Tapi kat sini dia kata apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan yang haid, okey, yang tu memang haram lah. Atau ketika suci tetapi setelah disetubuhi, maksudnya baru dia bersetubuh, terus dia ceraikan isteri dia tanpa diketahui hamil ataupun tidak. Maksudnya dia tak tahu suami isteri dia tu mengandung ataupun tidak masa tu, maka haram hukum dia. Boleh faham tak kat sini? Ustazah, kalau isteri tu hamil, lepas tu diceraikan, maksudnya talak tu jatuh ke? Talak tetap jatuh. Talak jatuh. Tapi hukum dia haram. Talak tetap jatuh. Kalau dia ceraikan isteri ketika hamil, iddah dia nak kira macam mana? Sebab dia tak ada 3 kali suci sebab dia tengah mengandung. Mana nak datang haid, kan? So macam mana nak kira dia punya iddah? Siapa tahu? Sampai dia bersalin ya Ustazah. Betul. Maksudnya sampai dia bersalin, sampai dia melahirkan anak. Maksudnya bila dia melahirkan anak je, maka habis iddah dia, boleh terus kahwin. Kan? Iddah tu kan maksudnya tempoh larangan berkahwin, kan? Bila dah habis tempoh iddah, bolehlah dia nak kahwin dengan lelaki lain. Itu maksud dia. Ada soalan lain? Apa hukum dia kalau macam kalau tak cerai boleh membahayakan nyawa? Macam contoh ada lelaki ni obses dengan isteri dia, lepas tu dia macam curi ke apa, dia colek perempuan tu, lepas tu macam like kita kata kalau suami dia tak jatuhkan talak depan dia sekarang tu, dia bunuh. Nak bunuh siapa? Isteri dia perempuan tu. Okey, maknanya membahayakan nyawa. Okey, maksudnya awak nak tahu hukum dia ke apa? Hukum dia. Walaupun macam dalam macam patut ke macam jadi wajib ke sunat ke? Okey, hukum dia talak tu sebab dia disuruh, bukan dipaksa ceraikan isteri dia, kan? Diugut macam tu. Jadi dia bila dia suami terpaksa lafazkan cerai. So sebenarnya talak tu tak jatuh. Sebab dia bukan dengan kerelaan hati dia. Sebab cerai ni dia mesti dalam keadaan waras, dia mesti dalam keadaan dia sedar dan mesti dengan kerelaan hati dia. Kalau dia dipaksa macam tu, talak tu tak jatuh sebenarnya. Faham tak? Sebab dia nak selamatkan nyawa isteri dia. Boleh? Faham. Okey Ustazah, saya nak tanya Ustazah. Siapa ni? Firdaus saya. Kalau nak rujuk balik tu macam mana Ustazah? Tanpa mahar? Betul Ustazah. Nak rujuk balik tanpa mahar? Yang tadi tu, yang talak ni rajai. Rajai. Talak rajai, talak yang boleh dirujuk. Okey. So maksudnya dia rujuk macam tu sajalah. Macam tadi Ustazah bagi contoh, okey, dia jumpa isteri dia kata dia bercakap, dia bincang, dia kata dia nak baik semula. Awak setuju ke? Okey, isteri pun kata ya, saya pun menyesal semua tu. Dia nak balik semula ikut suami dia. Suami dia bawa je dia balik. Kan? Lepas tu dia duduk bersama, kira rujuk lah tu. Tak perlu nikah semula, tak perlu bagi mahar yang baru. Tapi kalau dah jadi talak bain, kan, dah habis tempoh iddah dia tu 3 kali suci, baru nak kahwin, baru nak semula dengan isteri dia kena nikah lah. Nikah semula. Okey. Dama, aku dah tanya Dama. Thank you Bidat. Okey, ada soalan lain? Sebelum pergi tengok yang lain, yang apa seterusnya.
Ikut. Okey, pergi kepada fasakh boleh, dah habis talak dah. Fasakh Boleh ya. Ustazah. Okey, fasakh. Apa dia fasakh? Iaitu pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Okey. Okey, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim. Maksudnya melibatkan hakim di mahkamah. Okey. Dengan sebab-sebab tertentu. Okey, ada sebab-sebab yang membolehkan seseorang isteri menuntut fasakh. Okey. Dia kalau tadi talak tu hak suami, fasakh ni hak dua-dua, hak suami dan juga hak isteri. Maksudnya kalau ada perkara-perkara dalam rumah tangga yang mana yang memudaratkan isteri, okay, yang boleh menyusahkan isteri, yang menyebabkan isteri rasa terseksa dan sebagainya, tapi suami dia tak nak lafazkan cerai, tak nak melafazkan talak, maka Islam membenarkan seseorang isteri untuk merujuk kepada pejabat agama ataupun mahkamah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti pihak mahkamah tu dia akan siasat, dia akan cari bukti betul tak apa yang si isteri ni mengadu, beritahu yang masalah yang berlaku dalam rumah tangga tu, maka bila dah sabitkan memang betul suami isteri dia terseksa, suami dia melakukan kezaliman dan sebagainya, maka mahkamah akan membubarkan perkahwinan mereka. Bila bubar perkahwinan mereka tu maksudnya tak ada dah ikatan, putus ikatan perkahwinan. Itu maksud dia. So fasakh ni adalah isteri. Okey, hak isteri pergi mengadu di mahkamah atas masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Dia kalau suami lafazkan cerai, tak ada masalah, kira selesai lah kan. Bercerai je lah. Tapi ini suami tak nak, dia tak nak lepas. Maka isteri boleh mengadu. Okey? Ni contohlah dia bagi. Contoh, okey, ni hukum. Harus isteri memohon fasakh. Hukum fasakh ni haruslah bagi isteri. Harus, maksudnya isteri nak pergi tuntut fasakh boleh, tak nak tuntut boleh. Kalau dia tahan, dia boleh hadapi semua tu, tak apa. Tapi kalau dia tak boleh, maka harus bagi dia untuk menuntut fasakh. Baik, apa contoh tadi, dah sebut tadi sebenarnya isteri memohon fasakh kerana suami sering memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal ataupun mental. Ini salah satulah bentuk. Okey, sebenarnya ada sebab lain juga. Ya, kenapa Islam mengharuskan fasakh ni? Contoh, suami melakukan kezaliman kepada isteri. Okey, contoh sentiasa menyiksa, memukul, macam panas baran tadilah, macam tadi yang Amal sebut tadi tu lagi parah, terus je cerai kan, isteri tak masak je cerai, yang ini isteri tak masak pukul kan, contohlah kan, dia pukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal, itu satu. Okey, ada juga contoh yang lain. Okey, contoh yang lain apabila suami tu berpenyakit. Suami berpenyakit yang boleh memudaratkan isteri. Okey, apa contoh suami ada penyakit seperti HIV, AIDS kan, ataupun penyakit sifilis, alat kelamin tu, penyakit kelamin yang boleh berjangkit lah, ataupun penyakit kulit, kusta dan sebagainya. Jadi isteri tak dapat hak dia kan. Jadi dalam keadaan ini suami dia tak nak ceraikan isteri dia. Sepatutnya suami dia tahu kelemahan dia, ataupun dia tahu tentang penyakit yang dia alami tu akan memudaratkan isteri dia. Contoh kalau orang yang ada penyakit AIDS tu kan, dia bersama dengan isteri dia, apa jadi? Dia boleh menjangkiti isteri kan. So kalau dia sedar tu, dia sangguplah dia bercerai. Dia jatuhkan talak. Tapi ni dia tak nak. Okay, jadi isteri bolehlah tuntut fasakh. Okay, ataupun suami yang mati pucuk, atau mati pucuk kan, dia tak boleh nak melayan isteri dia. So isteri boleh sebab isteri ada hak kan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, suami hilang. Hilang, tak balik-balik. Contoh suami hilang, suami pergi ke laut, contoh memancing. Lepas tu berlakulah, contohlah macam drama pula. Pergi
mancing tiba-tiba hujan ribut suami jatuh ke laut, hilang, mayat tak jumpa, lepas sudah. Betul. Tak tahu suami pergi mana, hanyut ke mana, kan, entah hidup entah mati. Isteri tunggu bertahun-tahun tak balik tanpa nafkah zahir dan batin. Ustazah, Ya. kalau lah kan macam contoh yang kes hilang tu, okay lah kalau dia dah hilang lama kan, tak tahu dia mati ke hidup. Lepas tu perempuan tu kahwin dengan lelaki lain kan. Tapi tiba-tiba lelaki tu datang balik. Yang Itu sebabnya. Okey, dia macam ni. Kalau kes macam tu, hilang tu sebenarnya dia banyak pendapat. Ada mazhab. Okey, contoh kalau mazhab Syafi'i, kalau Ustazah tak silap lah ada 3 tahun. Dia kena tunggu sampai 3 tahun ke 4 tahun macam itulah. Suami tak balik, baru dia boleh tutup fasakh. Baru dia boleh pergi mahkamah tu mengadu suami dia hilang, tak balik-balik. Ada juga mazhab Hanafi ke, Ustazah rasalah dalam 6 bulan macam tu je, tak balik 6 bulan dah boleh pergi tutup fasakh dah. Okey. Dan bila dia pergi tutup fasakh, mahkamah siasat, okey, dan membubarkan perkahwinan tu, maka batallah perkahwinan kan. Bila batal perkahwinan tu kira tak adalah hubungan suami isteri tu dah. Jadi isteri dia kena tunggu habis iddah dia juga 3 kali suci. Dah habis tu, tapi kalau 3 kali suci tu sebenarnya dia nak, sebenarnya hikmah dia kenapa sebenarnya tunggu 3 kali suci? Sebabnya dia nak pastikan rahim ibu tu tidak ada benih daripada suami dia yang lama, isteri yang dia suami yang dia ceraikan dia tu kan. Jadi kalau dalam bab hilang ni, kalau dah bertahun-tahun hilang, lepas tu sasarlah isteri tu tak mengandung kan. Tapi kena tunggu jugalah. Dia memang syarat dia mesti tunggu 3 kali suci juga. Yang mana tahu pokok dah kahwin lain, tengok mengandung. Lepas tu tak tahu nak pastikan anak ni anak suami lama ke atau suami yang baru. Itu yang masalah tu, sebab ada tempoh iddah 3 kali suci. Okay? Jadi yang tadi tu siapa tanya tadi? Sebab saya tak buka tengok siapa. Sumaya. Sumaya. Okey, Sumaya tanya. Okey, dalam tempoh ni katakanlah dah mengadu dekat kadi, dekat mahkamah, lepas tu dah jatuh, dah fasakh tu dah batal. Lepas tu dia kahwin lain kan, Okey, tak apalah dia kahwin lain, tiba-tiba suami dia balik. Bila suami dia balik, suami dia cari isteri dia. Kan? So macam mana tu? Maksudnya isteri dia nak kahwin semula ke dengan, boleh tak dia kahwin? Tak boleh sebab dia dah ada suami baru kan. So suami dia ni kena redha lah. Kena redha. Tapi kalau situasi, suami dia, isteri dia tak kahwin, dia sabar je tunggu, suami pun balik kan. Dah balik. Tapi isteri dah tuntut fasakh dah batal dah. Ikatan perkahwinan tu. Suami tak boleh balik macam tu je. Macam kes rujuk rajai tadi, tak. Dia nak semula dengan isteri dia tu, maka dia kena kahwin dan bagi mahar yang baru. Itu yang tadi Ustazah kata termasuk dalam talak bain tu, dia akan antaranya ialah fasakh. Okey. Nampak tak kat situ? Faham Ustazah. Nampak kan? Okey. Tadi apa dah Ustazah sebut sebab dia? Suami zalim, yang kedua suami penyakit, yang ketiga suami hilang, yang keempat suami murtad. Kalau suami murtad, isteri Islam, tiba-tiba suami ni dia murtad, maka isteri boleh juga untuk menuntut fasakh. Sebab dalam Islam kalau salah seorang suami atau isteri yang murtad, automatik dia akan terbatal perkahwinan tu. Okay, tak boleh bersama. Okay, jadi kenapa bila murtad ni isteri dibenarkan fasakh? Sebab demi menjaga akidah anak-anak lah. Nanti anak-anak yang keliru, nak ikut mana satu ni, nak ikut ayah ke nak ikut mak. Kan? Jadi itu antara sebab-sebab yang membolehkan seorang isteri menuntut fasakh. Okey, ada soalan? Tak ada. Soalan tak? Tiada. Tiada. Okey, terus kepada khuluk. Okey, apa dia khuluk? Khuluk, bukan khuluk. Khuluk ni ialah tebus talak. Okey, iaitu pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami.
Okey, apa maksud dia? Iaitu pembubaran perkahwinan yang berlaku kerana isteri itu sendiri yang rela hati untuk berpisah dengan suami dia. Okey, kenapa? Macam tadi, kalau fasakh tu isteri dia boleh tuntut fasakh sebab dia disakiti, memudaratkan dia kan. Jadi kalaulah suami tu baik, suami tak menyakiti dia, suami eloklah suami dia, tak ada cacat cela, tak ada kekurangan pun. Tapi si isteri ni dia tak boleh dengan suami dia. Kan dia rasa dia tak boleh nak melayan suami dia dengan baik. Kemungkinan faktor dia dipaksa berkahwin ke dengan suami tu, ataupun suami tu lebih tua daripada dia berusia sikit kan, jadi dia tak boleh nak ngam lah dengan suami tu. Tapi suami tu baik. So jadi isteri ni dia kata daripada dia derhaka, daripada dia nusyus dengan suami dia, jadi lebih baik dia minta tebus talak. Okey, suami mesti tak sanggup nak ceraikan dia macam tu je kan. Jadi isteri boleh buat tebus talak yang mana isteri kena berbincang dengan suami dan dia sanggup untuk membayar ganti rugi kepada suami. Ganti rugi ni maksudnya isteri bayar balik mas kahwin ataupun mahar yang telah diberi oleh suami kepada dia semasa berkahwin dulu. Okey. Dan bentuk dia tu tengoklah apa jenis yang dia beri tu kan. Contoh kalau emas, dia dapat emas masa mas kahwin tu, emas dia pulangkan. Kalau dia bagi rumah lah dia kena pulangkan, macam tu. Okey. Sekarang tengok hukum khuluk pun harus juga dalam Islam. Okey. Yang contoh dia, mahkamah meluluskan permohonan khuluk atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suami. Maksudnya mesti merujuk kepada mahkamah juga. Sebab tu dipanggil tebus talak. Tebus talak maksudnya isteri sendiri yang pergi tebus dengan membayar mahar kepada suami. Okey. Boleh faham tak? Boleh? Ustazah. Ya. Ustazah, kalau suami dia yang tak nak pula macam ni Ustazah? Bayaran tu lah dia tak nak. Oh, okey. Gentleman lah awak ni. Maksudnya cerai tu, khuluk tu dia setuju dah, lepaskan isteri dia kan. Tapi, okey, suami dia baik, suami dia kata okey tak apalah dia halalkan. Tak ada masalah. Rezeki isteri dia lah kan. Mungkin dia kesian ke apa, tak apalah, tak ada masalah. Okey. Contoh bayaran ganti rugi tadi. Itulah tadi saya kata kalau dia bagi wang tunai, pulangkan wang tunai. Kalau hartanah bagi rumah, kena pulangkan. Emas lah, perak, saham ke, manfaat, apa-apa manfaat lah. Okey, ataupun apa-apa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, boleh je. Kalau suami kata emas kan, hari tu dia bagi emas, okey, rantai yang berharga 10,000 contoh. Okey, suami kata tak apalah. Dia bagi rantai tu hadiah ajalah, tak payah pulangkan. Bagi je lah apa-apa, bagi duit pun tak apa, tapi bagi sikit pun tak apa, 2,000. Tak ada masalah sebab asalkan apa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Itu maksudnya. Walaupun RM1 dia minta, kena pulangkan. Itu maksud dia. Boleh? Boleh Ustazah. Boleh. Sebelum ni kamu pernah dengar tak ni khuluk semua, fasakh, ada dengar? Tak ada. Fasakh ada dengar kan? Ada Ustazah. Fasakh pernah. Khuluk ni jarang. Khuluk tak pernah dengar. Sekarang ni tahu kan? Tebus talak. Sebab sebenarnya kalau sekarang ni pun kalau orang yang berkahwin kan dia ada baca, kan suami akan baca depan isteri dia. Kan apa tu? Baca apa? Baca apa Khutbah. Khutbah ke? Khutbah depan isteri dia. Khutbah saya rasa kot. Bukan khutbah khatib pula dah. Imam tu, qadhi tu akan baca kan. Yang ini dia macam kata sekiranya aku tinggalkan isteriku dengan
berapa lama kan, maka terjatuhlah talak dengan apa tu semua tu lah. Semua tu tertulis, semua tu lah, tebus talak pun ada kat situ. Dia panggil ta'liq, lafaz ta'liq dia panggil. Suami baca masa tu depan isteri lepas akad nikah. Okey. Ada masalah tentang hulu sebelum kita pergi li'an? Ada tak? Tak ada. Ada. Okay, pergi li'an ya. Li'an ni bukan lian ya. Selalu orang Lian. sebut lian. Lian tu bukan. Li'an. Lam, ain, alif, nun. Li'an. Okey. Lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Faham tak maksud ni? Tak berapa. Kalau seorang itu dia menuduh perempuan baik melakukan zina, apa hukum dia? Kita panggil apa hukum? Kita panggil itu kos apa nama dia? Adam tahu, saya lupa. Apa dia? Zaf Adam tahu macam awak betul. tak je. Qazaf Qazaf. Okey. Hukum dia qazaf. Okey. Qazaf maksudnya menuduh perempuan baik melakukan zina. Baik, kalau tuduhan tu tak betul, apa hukuman kepada orang yang melakukan qazaf tu? Awak belajar Sebat kan? Sebat. Okey. Berapa kali? 80. 80 Tak tahu. Tak ingat Ustazah. 80 kali. Yang 40 tu kalau minum arak. 80 bagi orang yang menuduh isteri dia melakukan zina ataupun perempuan baik melakukan zina. Okey. So dalam keadaan ni, okey, suami kan dia tuduh isteri dia melakukan zina tanpa ada 4 orang saksi. Dia tuduh isteri dia tapi dia tak boleh bawa saksi. Ataupun dia menafikan nasab, maksudnya dia menafikan keturunan anak dia. Dia kata anak yang dikandung oleh isteri dia tu bukan anak dia, ataupun anak yang lahir itu bukan anak dia, anak orang lain sebab dia nampak isteri dia berzina. Okey. So, itu untuk membela diri dia daripada dikenakan hukuman qazaf. Kan ni kan hukum talak. Bukan hukum talak ni, hukum li'an. Okay, wajib untuk mengelakkan suami daripada hukuman qazaf. Maksudnya wajib, li'an ni, lafaz sumpah ni wajib untuk mengelakkan suami daripada hukuman qazaf. Kan? Sebab dia tak boleh bawa saksi yang membuktikan isteri dia berzina. Maka kalau tak sabit, kalau tak ada bukti, dia boleh dikenakan hukuman qazaf ni 80 kali sebat. Okey, jadi untuk mengelakkan diri dia sebab dia memang kata dia memang yakin isteri dia tu berzina, maka dia boleh melakukan sumpah li'an. Okey. Dan begitu juga dengan isteri. Isteri pun boleh melakukan sumpah li'an juga. Tujuan dia untuk membela diri dia, dia nak menafikan tuduhan suami dia kepada dia. Jadi dua-dua suami dan isteri boleh melakukan sumpah li'an untuk membela diri dan daripada mengelakkan diri daripada hukuman. Okey, kalau suami tadi dia kena hukuman qazaf kan. Kalau isteri pula, ya, kalau dia mengaku, suami dia kata okey, bila suami dia tuduh dia melakukan zina, dia mengaku dia melakukan zina, maka dia akan dikenakan hukuman rejam sampai mati sebab dia tu dah berkahwin. Kan, penzina muhsan dipanggil. Muhsan. Kalau ghairu muhsan tu ialah orang yang belum berkahwin. Dah berkahwin muhsan. Jadi dia dah berkahwin dan lepas tu dia berzina pula dengan orang lain, maka dia kena hukuman rejam sampai mati. Tapi kalau dia menafikan tuduhan suami, maka dua-dua boleh melakukan sumpah li'an. Okey, kita tengok apa contoh sumpah li'an dia. Yang mana tu? Okay, cara suami melakukan li'an. Okey, suami dia akan lafazkan di hadapan hakim, dia kata, aku bersaksi. Okey, aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama siapa-siapa dan anak ini, jika isteri mempunyai anak zina ataupun sedang mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Okey, nampak tak kat sini?
tuduhan suami tu bukan saja dia tuduh isteri dia berzina. Satu lagi dia menafikan anak tu. Dia menafikan anak yang dikandung ataupun dilahirkan oleh isteri itu bukan anak dia. Kan maksudnya dua tuduhan dekat situ. Nampak? So lafaz ini diulang sebanyak 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka hendaklah menunjuk dengan tangan ke arah isterinya. Okey, lafaz ni dia kena ulang sebanyak 4 kali. Aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas diriku adalah benar sampai ke arah sini. Tapi katakanlah dia tak nafikan zuriat, dia hanya tuduh isteri dia sahaja. Anak tu dia mengakulah anak dia. Dia tuduh isteri sahaja. So sampai dekat sini je lah. Yang bernama aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas diriku adalah benar, tuduhan zina yang aku lemparkan pada diriku yang bernama apa. Titik sampai situ je. Kalau dia tuduh dua-dua, baru dia sambung anak ini bukan anak dia. Okey? So dia kena ulang ni sampai 4 kali. Last kali dia kena sebut apa? Yang ni, yang takut ni. Pada kali kelima, hakim akan memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta. Hakim akan beri peringatan dulu sebelum dia melafazkan li'an tu sebenarnya. Tapi suami dia lafazkan juga, maka pada ayat yang kelima dia kena sebut sesungguhnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Nampak tak sumpah dia? Kan? Yang pertama dia lafazkan, dia sumpah, dia tuduhan dia tu. Yang kelima, ayat yang akhir dia akan sebut laknat Allah ke atas diri dia sekiranya dia terdiri daripada orang-orang yang berdusta. So kamu bayangkanlah kalau suami tu dia tak ada bukti yang kukuh, lepas tu sebenarnya dia tak berapa yakin yang isteri dia tu berzina sebab dia tak nampak dengan mata kasar dia. Kan dia cuma balik rumah dia tengok ada lelaki dalam rumah. Kalau ada lelaki dalam rumah, itu berkhalwat nama dia, bukan berzina. Kamu tahu kan zina tu maksudnya apa kan? Persetubuhan. Melakukan persetubuhan secara haram. Kan, tanpa nikah, tanpa akad nikah. Okey. So kalau dia tak ada bukti, dia tuduh, maka dia kena hukuman qazaf. Tapi dia takutkan hukuman sebat 80 kali, dia sanggup melakukan sumpah li'an. So hanya Allah sajalah yang tahu dan hanya Allah yang akan membalasnya nanti. Bayangkanlah kalau dia dah kata laknat Allah kat atas diri dia ni, sampai akhirat lah Allah akan laknat dia. So tak ada keberkatan. Tak tahulah arah hidup dia macam mana nanti. Mesti tak, jiwa dia tak tenang kan. Okey. Ada soalan tak? Ustazah, kalau macam tiba-tiba masa kali ketiga dia tak jadi macam mana? Dia macam tak nak teruskan. Dia tak nak teruskan. Tak apalah. Dia batalkan, dia baru menyesal kan. Sebab sebenarnya kan tadi Ustazah cakap hakim dia akan mengingatkan dulu. Kan kalau kamu berdusta, apa yang akibat dia akan kamu terima kan. Mungkin tengah dia lafaz 2 kali tu, dia fikir, sebelum dia lafaz dia takut kan. Dia dengar hakim tu cakap, so tak apa. Bila dah habis tu barulah jadi. Okey, yang kelima. Okey, itu untuk suami tau. Isteri pun sama juga. Isteri dia melakukan li'an, dia lafazkan, dia kata aku bersaksi dengan nama Allah bahawa dia sebut nama suami, orang yang berdusta tentang tuduhan zina terhadap aku. Dia nak bela diri dia yang dia tak buat. Okey. Sama juga dia kena ulang ini sebanyak 4 kali. Kemudian pada kali yang kelima dia kata kemurkaan Allah SWT akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar. So isteri pun sama juga, dia sumpah yang sama. Kemudian dia sebut lafaz murka laknat Allah atas diri dia tu yang sama jugalah. So kena, kalau betul lah isteri dia berzina, dia tanggunglah sendiri. Tapi kalau dia memang betul tak berzina, dia selamatlah. Maka sebenarnya li'an ni adalah satu cara untuk menjaga maruah diri isteri juga, untuk jaga maruah diri dia. Sebab dia dah tuduh tu, berat tuduhan tu. So kesan dia, cuba tengok kesan. Bila berlakunya li'an, suami isteri tidak boleh dirujuk selama-lamanya. Nampak tak? Sebab tu tadi Ustazah sebut yang boleh dirujuk, boleh kahwin semula hanya fasakh dengan huluk saja kan.
Li'an tak sebut. Sebab li'an bila berlaku sumpah tadi tu, suami isteri tidak boleh dirujuk selama-lamanya. Maksudnya dia tak ada peluang dah nak kahwin lagi sekali. Tuduhan tu sebenarnya suami kepada isteri dia terlalu berat yang boleh menjatuhkan maruah diri seorang perempuan. Okey, yang kedua, yang ini paling kesian lah. Anak tidak boleh dinasabkan kepada suami dan tidak berhak mendapat nafkah dan mewarisi pusaka daripada ayahnya. Maksudnya apa? Anak tu kalau dah si ayah tadi tu dia nafikan, dia kata ini bukan anak saya, ni anak awak dengan lelaki lain, dia kata. So anak tu automatik bila dia lahir dia tak boleh dibandkan dengan bapa dia tu. Bayangkan kalau anak tu memang anak dia sebenarnya. Tapi sebab dia melakukan sumpah li'an tu dan dia buat tuduhan tu, maka anak tu tak boleh dibandkan dengan dia dan tidak berhak mendapat nafkah. Dia tak boleh dapat nafkah daripada bapa tu dan tak boleh pun mewarisi pusaka daripada ayahnya. Kalau ayah dia meninggal nanti pun dia dapat terima. Sedangkan dalam Islam, anak kandung boleh menerima harta pusaka, kan? Jadi kesianlah dekat anak tu. Tapi kalau anak tu memang bukan anak dia, alhamdulillah lah, selamat lah. Maksudnya tak berdosa lah anak tu tidak dibandkan dengan dia, kan. Tapi dikhawatiri, takut kalau si suami tu dia menipu ataupun dia berdusta melakukan li'an, kesan kepada anak tu. Itu yang kita takut. Okey, jadi sepatutnya kalau lah dua-dua je tahu kan siapa yang benar, hanya suami isteri je yang tahu, kan. Jadi mereka sendirilah buat keputusan sebelum melafazkan li'an. Okey. So Ustazah rasa hari ni sampai situlah kot isu perkahwinan yang kedua ni, yang edar rujuk tadi tu kita akan sambung kemudian lah. So ada soalan nak tanya? Ada tak? Tiada. Enggak ada. Tak ada. Yang lain senyap je. Senyap tandanya faham ke tidak? Tunggu kahwin je. Tak ada apa-apa. Nak kahwin je Amah? Oh tak ada. Tak ada. Dia memang saya masih muda. Ustazah. Ya. Ustazah, kalau ni lah kalau macam kalau orang tu kena kan, macam dibuat, kalau dia ceraikan, jatuh tak ke cerai tu? Kalau dia kena lah orang hantar. Macam mana tu dia buat apa? Maksudnya macam dia kena yang ala orang atas hantar ya. Macam tu lah, something macam tu. Okey. Lepas tu dia ceraikan isteri dia. Pasti jatuh kan macam ni? Maksudnya dia dia bercerai disebabkan kena santau? Macam tu lah. Okey, ni santau, orang menyantau dia sebab nak pisahkan dia daripada isteri dia lah, kan? Santai. Santai ke santau? Santau. Kenapa si Kamal ni tulis santai? Santau kan? Cerai tu berlaku. Dia berlaku sebab dia dianiaya. Dia dianiaya. Tapi jatuhlah talak tu. Jatuh. Dia bukan dipaksa. Dipaksa ni macam kes tadi tu yang diri ugut. Kalau kau tak cerai, aku bunuh isteri kau. Aku bunuh keluarga kau. Macam tu. Yang ini secara halus santau dia tak tahu, kan. Jadi kalau dia ceraikan isteri dia sebab maksudnya orang yang menyantau tu berjaya lah dalam misi dia. Sihir tu. Dia panggil sihir. Kalau dia nak rujuk balik macam biasa je lah Ustazah. Rujuk balik apa? Kalau macam tu dia dah kena santau. Lepas tu dia dah berpisah. Lepas tu baru santau tu habis. Boleh. Boleh. Kalau dia cerai talak 1 dan 2. Tapi kalau dia cerai talak 3, no way lah. Tak adalah harapan dia. Okay. Dia kena tunggu isteri dia kahwin lain lah. Okay Ustazah. Dah. Ada soalan dah? Tak. Ada soalan lagi tak? Tak ada dah Ustazah nak tanya. Ili. Ada macam orang Indonesia ni lah kan. Suami dia Kristian tapi isteri dia Islam. Tapi dia tak bercerai. So anak tu dia kena follow siapa sebenarnya? Itulah kebenaran lah. Itulah Ustazah cakap tadi tu. Kesan dia pada anak dia lah bila salah seorang bukan Islam, kan.
Sedangkan dalam Islam tak boleh kahwin. Syarat kita belajar hari tu mula-mula perkahwinan apa? Syarat suami Islam, isteri pun Islam kan? Betul tak? Betul. Islam kalau tak memang tak boleh, tak sah perkahwinan tersebut. So Mi nanti anak dia tu kira anak berzina tu tak? Betul. Kan Okay. anak tu. Okey, ada soalan lagi tak? Sebab awak ada kelas kan lepas ni kan? Ada lagi kan? Aku lambat ni cikgu marah. Cikgu marah. Ustazah aku ada kelas juga ni. Offline juga. Ustazah lupa nak bagi kerja. Dah buat dah tapi tak send lagi. Imam Fatih. Okey, ada lagi tak soalan? Tak ada Ustazah. Okay, kalau tak ada, Ustazah rasa kita sampai sini je lah dulu ya. Sebenarnya Ustazah ada nak bagi tugasan tapi tak apalah, dah habis ni. Kita semulalah dah habis. Sebenarnya Ustazah akan bagi soalan lah. Habis semua tajuk ni Okay. Okay, so Mau. isi kedatangan ni tadi Ustazah nampak dia ni dah masukkan kan? Yep. Okay. So, terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Seraya. Seraya.